Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum penonton-penonton di rumah. Nama saya Jigi dan selamat datang ke rancangan Masak Macam Mak yang dibawakan oleh rakan penaja kami Minyak Masak Alif. Okey, hari ini kita ada tetamu selebriti yang akan cuba memasak resepi emaknya dengan bantuan emaknya dari rumah. Bukan senang nak masak kat sini, emak kat rumah nak kena communicate betul-betul. Okey. Tapi yang penting siapakah tetamu selebriti kita untuk rancangan Masak Macam Mak hari ini? Beliau seorang penyanyi, pelakon, pakar motivasi, pemenang MasterChef Selebriti Malaysia 2012. Wow! Dan juga seorang graduan Le Cordon Bleu Malaysia dan Paris. Yes, gitu. Dan saya merasakan beliau ni seorang yang cukup rasa. Bila senyum manis, masak sedap, apa lagi nak? Jadi tak nak buang masa, mari kita jemput tetamu istimewa kita, Datuk Fazli Yaakob, pemilik Riz Bistro di Singapura dan Circle Bistro KL. Yeah! Ya, apa khabar Jigi? Alhamdulillah baik. Dan apa saya tampilkan chef kita hari ini, Jigi, dan Jigi akan memasak bersama saya. Jangan masak, nanti habis terus show ni. Katanya saya sebagai pengacara saja. Bukan saya pengacara. Datuk yang akan masak. Saya hanya menolong Datuk untuk merosakkan keadaan. Dengar khabar Datuk nak ajak kita orang masak masakan nogori hari ni, betul? Ya, saya. Sebenarnya tradisi Negeri Sembilan dia salai daging tu. Salai. Tapi hari ini saya ubah sikit. Biasanya kalau ada resipi daripada ibu saya suka ubah. Tapi daging tu instead of salai, saya goreng. Oh, jadi dia tetap macam resipi yang sama. Macam daging salai, tapi kita goreng daging tu. Jadi resipi jadi namanya daging goreng lemak cili api. Daging goreng lemak cili api. Wow, cukup sedap. Kena pula kita pakai minyak Alif hari ini, Datuk. Saya. Okey, jadi sebelum kita nak mulakan dengan kita punya memasak-masak kita punya daging goreng ni. Ya, chef. Saya tak ada chef, saya tak ada chef. Mungkin Datuk boleh terangkan apple ni. Mungkin Datuk boleh perkenalkan bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini. Okey, bahan-bahan yang diperlukan dan ini adalah resepi daripada wan saya, kemudian ibu saya. Bahan yang paling penting hari ini adalah belimbing buluh ni. Sebab kita punya daging goreng lemak cili api dengan belimbing buluh resipi hari ini daripada pokok ibu saya. Jadi saya petik dekat rumah tadi, harap dia tak marah saya lah. Apa ni saya petik ada dalam 6 biji. Lepas tu kita ada daging sudah tentu, kita ada bawang besar, kita ada bawang putih. Setengah resipi tak ada bawang putih tapi saya pakai bawang putih. Kita ada cili padi, kita ada halia, kita ada kunyit hidup, serai, kita ada juga asam dan kita ada serbuk kunyit serta 2 jenis santan pekat dan santan cair, dan kita ada chef kita iaitu Chef Jigi. Nampak chef yang sebenar, kalau terangkan dia cakap macam air je. Okey, cuba ulang sekali lagi. Iyalah, itulah dia barang-barangnya. Tapi tadi bila Datuk bercakap pasal apa orang kata ni, apa namanya, belimbing buluh ni. Ya, saya. Ambil dari pokok mak. Kata mak tak tahu, ibu tak tahu. Saya harap dia tak marah lah kan. Mungkin dia akan marah lah sebab sebenarnya kita nak telefon ibu Datuk sebenarnya ni. Okey. Jadi kita nak ajak dia sekali untuk tengok Datuk masak hari ni. Dan mungkin kita boleh bersembang dengan ibu Datuk sekali. Boleh? Ya, mungkin Datuk nak cakap hai dengan ibu Datuk sekarang mungkin. Okey, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Itu dia. Ini saya punya syurga. Itu dia. Ibu okey? Okey. Bu, hari ni Paji akan masak daging goreng lemak cili api dengan belimbing buluh ibu. Oh, daging goreng dengan belimbing buluh. Jadi belimbing buluh ni tadi Paji petik dekat rumah. Sorry tak sempat tanya. Tak sempat bagi tahu ibu. Ya ke? Pakcik cakap dengan pokok tu tak? Bercakap dengan pokok tu, cakap nanti bila ibu datang cakap dengan ibu, okey? Sebab ibu saya bercakap dengan pokok. Oh, yalah. Kenapa? Mungkin ada rahsia kenapa cakap dengan pokok. Ibu, kenapa ibu cakap dengan pokok? Bu, cerita sikit dekat kita punya chef Jigi. Supaya pokok tu dia sayang kita dan dia keluarkan buah. Faham. Kita berbudi pada tanah, dia keluar buah untuk berbudi pada kita. Oh, saya kena berhentilah cakap. Mak yang ajar tu. Oh, saya kena cuba amalkan jugalah untuk bercakap dengan pokok juga lepas ni. Ya, dia betul. akan bagi orang kata hasil yang lagi cantik nanti. Betul Datuk Betul. Tapi kalau Jigi dah berkahwin? Saya belum lagi. Jadi kalau nak mencari cinta pun kena bercakap dengan orang yang bakal kita cintai. Oh, mana? Ada tak sini? Oh, belum ada lagi lah. Tak apa. Okey, sementara Datuk Alif nak berkongsi bahan-bahan tadi, dia nak buat proses potong semua, saya nak tolong panaskan minyak lah. Ya, saya. Jadi boleh, silakan. Kita guna minyak Alif yang penuh dengan nutrien khasiat yang cukup tinggi, vitamin E dia, ya Allah. Jadi Datuk kena tengok jugalah berapa banyak minyak saya kena masukkan. Okey, agak-agak berapa banyak? Agak-agak saya
Oh, kalau agak-agak saya habis botol ni. Okey, saya cadangkan mungkin dalam 4 cawan 4 cawan. kecil. 4 cawan kecil. Tak apa, tuang je. Tuang je. Oh, Datuk bagi saya takut. 4 cawan kecil. Saya ni dah lah jaga ke dapur. 4 cawan kecil. Okey. Saya anggap 1 cawan, 2 cawan, Okey. 3 cawan, Okey. 4 cawan, Okey. bercawan-cawan. Ya. Ya, sudah. Alhamdulillah selesai. Wah, baru tak Alright. pijak dah berpeluh aku ya. Belum potong lagi. Okey, jadi saya nak tutup ke, Datuk? Tak payah tutup pun tak Tak payah apa. tutup, Biar tak kita payah tutup, panaskan sedikit minyaknya. Tapi sebelum tu, bila kita nak menghasilkan resipi ni, saya nak ibu saya tengah tengok tu, Bu. Kita akan buat sedikit marination dan kita akan perap daging ini bersama dengan serbuk kunyit dan garam kan, Bu? Ya, garam sikit je. Garam sikit je. Garam sikit je. Okey, apa kata Jigi? Saya minta Jigi yang buat untuk letak garam, boleh? Letak Sebab orang garam, kata boleh. kalau orang nak kahwin, garam tu terlebih letak. Oi. Dah ada orang yang punya? Belum lagi. Sedang mencari? Masih lagi mencari. Jadi Tapi kalau selalu sesat. Siapa yang sesat? Jigi ke bakar? Saya sesat, salah waste. Dia suruh Okey. turn left, saya turn right. Jadi saya letak sikit kunyit yang tadi ibu saya kata letak garam. Okey. Jigi, mana satu garam dan satu gula? Dua-dua nampak sama. saya- Ini garam, ini. Tak, macam mana nak tahu? Saya tengok dia macam lebih halus. Tak. Dia kena rasa. Oh, kena rasa. Cuba rasa, cuit sikit. Kejap, saya boleh cuit Boleh, tak apa. Saya, untuk penonton anda, saya cuci tangan jangan Nak risau pakai ya. sudu, Saya pakai sudu lah. cuit sikit. Lagi elok cuit. So letak kat tangan. Letakkan Allahu Akbar. Menggeletar kenapa? Garam lah tu. Garam. Kepada penonton di rumah, kita sekarang sedang berhubung dengan Datin Umi dari rumahnya. Sebab kita nak amalkan kawalan SOP yang ketat dekat studio untuk keselamatan kita semualah masa tengah COVID Sambil ni. bercakap tu pakai ni. Pakai ni. Sebab saya hari ni tukar masak. Saya biasanya ada saya punya pembantu. Jadi Jigi jadi pembantu. Oh, saya rasa patut pergi. Cincin daripada jauh nampak dah. Okey, jadi tadi ibu saya pesan, dia kata letak garam sedikit. Okey, so saya dah letak, Bu Baja letak kunyit dah letak kunyit dekat daging ni. So kita akan perap dengan sikit garam. Okey, Jigi letak garam sikit. Okey, letak garam secubit Secubit. Okey, letak keliling. Okey, letak keliling. Okey, sekarang Jigi saya nak Jigi gaul. Gaul dia. Gaul dengan Okey, tangan. Gaul je. Jadi dengan penuh kasih sayang. I love you, 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 I love you. Dekat daging ke dekat ibu saya? Dekat daging. Okay. Ibu Datuk pun ya. Boleh tak? Saya ambil ibu Datuk macam ibu saya juga. Alhamdulillah. Datin, saya ada satu soalan lah untuk Datin sampai kita gaul-gaul ni. Ya. Macam mana Datin jumpa resepi ni sebenarnya? Dia jumpa asal resepi, dia. Macam mana boleh jumpa resepi ni asalnya? Ibu boleh ceritalah. Ini sebenarnya resipi one kan, Bu? Ini sebenarnya resipi arwah mak. Oh. Jadi masa saya kecil dulu saya selalu tolong orang mak kan. Jadi tu yang lama-lama kita pandailah nak buat kan. Walaupun arwah mak tak ajar tapi selalu tolong. Tapi Jigi saya sakit hati bila ibu saya masak tak pernah sama dengan apa saya masak. Yelah, selalu orang kata air tangan ibu ni lain sikit. Saya dah cuba. Yelah, Datuk special dia macam gini, ibu macam gitu. Saya rasalah kan. Dan ibu dulu masa Wan masak daging salai dia pakai buluh ke, Bu? Pakai dapur kayu kan? Dapur kayu. Oh, apa beza dia Datuk kalau pakai dapur kayu dengan... Itu kira tanya ibu saya. Ibu, Datin. Ibu saya ada adik perempuan seorang belum kahwin. Memang dah tengah try ke apa? Datuk ni buat saya blushing lah depan daging ni. Mungkin ibu, boleh panggil ibu lah. Ibu ada tak teringat memori atau cerita menarik bila orang kata masak resepi ni? Masa mula-mula dulu. Ada tak apa-apa cerita menarik ke? Ada kenangan-kenangan yang manis ke di sebalik resepi ni? Kenangan manis tu tak ada sangat lah. Cuma mula-mula tolong mak tu kan tak pandai kan. Jadi kalau tumbuk cili, kena mata. Orang nak lapakan bara api, tak pandai buat. Kena marah dengan mak lah. Tahu bara api apa? Bara api saya tahu. Bara api. Dan dulu-dulu, sebab saya pernah tolong Wan saya juga, macam ibu saya cerita. Bila dia pakai dapur kayu tu, kita kena pakai buluh. Buluh tu kita kena buat macam ni. So bayangkan ini dapur api kan, kita kena tiup. Kita kena pastikan sampai api tu naik, lepas tu jadi bara, baru boleh masak. Kita tak boleh pakai api yang tengah marak tu, tak boleh lah. Jadi biasanya kadang-kadang bila tiup tu, betul tak Bu? Kita punya muka dengan penuh dengan arang. Sebab dia pantul balik. Bertukar. Pernah rasa? Saya pernah. Masa balik kampung pernah juga sekali dah. Lepas tu tobat tak nak lagi. Sebab orang kampung tak kenal saya. Okey, jadi Datuk, saya rasa daging ni saya dah habis gomol dia. Okey, bagus. Gomol dengan sempurna. So sekarang kita check dulu. Okey. Kita minyak tu kalau boleh jangan panas sangat. Jangan panas sangat. Wah, cepat minyak Alif bila kita pakai saya seronok sebab dia punya proses pemanasan itu tidak mengambil masa yang lama. Betul. Dan kita tahu bila kita goreng daging itu masih lagi kekal sihat sebab minyaknya sempurna. Betul.
Kita ambil daging sikit. Bu, Pakcik goreng lagi ya. Sorry tau, minta maaf Bu sebab Pakcik tak salai kali ni. Jangan Pakcik goreng ubah lama sikit. sangat, Ji. Apa Bu? Jangan lama sangat ya goreng dia. janganlah. Jangan Okey, keras. Bu. Okey, Bu. Ni setengah jam je Bu, jangan takut. Kita tak ambil 30 hari. Siapa cakap setengah jam? Ya ke? Bukan setengah jam ah. Oh, okeylah 30 hari lagi tu kita masak daging salai ni. So kita goreng sikit daging tu. Sebab biasa kita salai tapi kita goreng ni. Bila kita goreng dia ada efek yang hampir sama, dia masih ada rasa yang menarik sebab kita goreng dengan minyak yang cantik dan kita ada kunyit dan garam kita masukkan. Okey, cuba masukkan satu lagi. Yang ni yang kecil. Yang kecil sikit. Dengan penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. I love you. Ibu nak tanya sikit lah Ibu, boleh tak? Ya, boleh. Datuk Fazli ni, dia memang daripada kecil dulu rajin memasak ke macam mana? Sampai dia boleh, orang kata melekat dekat dapur. Jarang kita nak tengok lelaki yang memang melekat kat dapur dan kenal bahan. Antara yang tak kenal bahan ni, yang sebelah ni lah. Yang tak kenal bahan ni. Okey, daging tu dia rajin apa tau? Dia rajin ikut kita. Apa kita buat semua dia nak ikut. Dia rajin kenyeh. Orang Nagori kata konyeh. Apa tu Ibu? Orang Nagori kata konyeh. Konyeh tu dia suka gerak, suka menolong kita, suka ngacau kita. Benda tu yang sebati dengan diri dia. Konyeh tu suka tolong orang lah. Maksud dia. Jadi perbuatan saya ni, saya sedang mengonyeh Datuk Fadli. Bukan, Datuk sekarang Fadli. sedang menyibuk. Menyibuk? Biasa kalau dapur start suka orang kacau. Tapi tak apalah, untuk Jigi saya buatlah. Saya mengajar Jigi sebab sekarang ni nak mencari jodoh, perempuan ramai suka lelaki yang pandai masak. Oh ya, saya buat-buat busy lah macam tu. Kepada adik saya dekat rumah, jangan mengada nak tengok ya. Jigi ni dah ada orang yang punya. Belum. Adik saya tengah mencari jodoh juga. Oh ya ke? Berapa umur? Tiba-tiba. Okey, resipi ni spesifik Daging salai cili api. Ada tak yang bukan daging salai. Daging goreng. Daging goreng salai. Betul. Yeah. Daging goreng cili api. Dengan belimbing buluh. Dengan belimbing buluh. Datin, ada tak Datin tambah secret ingredient untuk buat lauk ni lain dari yang lain? Setakat ni saya tak. Saya suka yang arwah mak ajar yang pure. Pure punya. Jadi kita ada rahsia kita sendiri supaya daging kita masak tu tak sama macam orang punya. Sebab tu, tapi rahsia penting masing-masing. yang ibu saya buat, dia mesti ada rasa masam ni. Sebab tu saya pakai belimbing buluh daripada ibu saya. Jadi belimbing buluh ni yang ibu saya tanam, dia memang tidak terlampau masam dan just nice kalau kita masuk dalam lemak cili api yang ada telur itik, macam mana kita buat daging goreng dan sebagainya. Tapi Datuk, kalau andai katalah saya cuba nak masak resepi ni kat rumah, boleh tak saya ganti belimbing buluh tu dengan benda lain yang mungkin Datuk boleh suggest? Ya, boleh. Kita boleh ganti dengan mangga. Kita boleh ganti dengan apa juga. Kadang-kadang kita letak tempoyak pun boleh. Tempoyak pun boleh? Ya, saya untuk memberikan kemasaman dalam lemak cili api tersebut. Okeylah. Mungkin mangga boleh lah sebab saya tempoyak kurang sikit. Kenapa? Memang asal daripada Eropah ke? Bukan. You speak English very well. No. It's your mom from the United States. I'm from Perak je sebenarnya. Tapi so saya durian makan, tempoyak tidak. Sorry? Can you speak English? Yes. Oh, yes. A little bit. Sometimes I don't take durian. Sometimes I speak English, Spanish, sometimes rubbish. So, saya kadang-kadang ada penonton kita yang bertepuk tangan rupanya. Seronok ramai fan club datang ke apa ni? Apa yang membezakan Datin nak tanya masakan Nagori ni dengan negeri-negeri lain? Saya tak pandai sangat. Mungkin Datuk boleh jawab. Makanan Negeri Sembilan, kita banyak menggunakan kunyit. Jadi sebab tu orang Negeri Sembilan, tapi minta maaf kepada orang daripada negeri lain, banyak orang Negeri Sembilan awet muda. Sebab memang kajian mengatakan kalau kita pakai banyak kunyit dalam masakan, kita punya darah sempurna, kita punya kulit cantik, kita punya umur muda. Faham. Macam saya dengan Jigi, saya jauh lebih muda lah. Jigi dalam 43, saya 28. Itu bezanya orang Negeri Sembilan. Saya kena cek profession lain. Okey, jalan. Alang-alang pakai glove ni dah macam traffic light. Jaga jalan. Okey, Jigi tengok ni daging yang telah kita goreng tadi. Cantik. Tapi tengok betapa eloknya minyak yang saya guna. Betul. Minyak alip tu menghasilkan daging yang sempurna bila kita goreng. Dan kalau kita salai, dia punya warna pun lebih kurang. Cuma mungkin tidak ada bau smoked beef atau daging salai, tapi kita masih ada rasa yang menarik. Faham. Sebab itulah nama dia disalai, okey? Ya, saya. Jadi Datuk nak tanya, kalau dekat restoran Suka-Suka, macam mana Datuk nak memperiskan lauk daging salai ni? Ya, saya di Suka-Suka Bistro dan saya ada satu restoran baru yang namanya Minangkabau di Bukit Damansara. Kita hasilkan daging salai lemak cili api, kita masak dengan pasta. Jadi ada pasta daging salai lemak cili api. Lepas tu kita ada pizza daging salai lemak cili api. Lepas tu kita ada eclair daging salai lemak cili api. Dan jangan terkejut, kita punya award winning recipe macarons daging salai lemak cili api. Macaron? Ya, saya. Wow.
Saya pernah tengok tapi saya tak pernah rasa yang dia boleh jadi gabungan untuk jadi kalau rasa nak rasa makaron daging salai lemak cili api kena datanglah. Kita kena datanglah. Tapi sekarang buka kan Datuk kan? Ya saya. Jadi kalau nak pergi serang beramai-ramai boleh pergi ramai-ramai untuk cuba tapi jaga SOP, okey? Ya betul. Satu lagi Datuk, saya nak tanya tips macam mana kita nak bagi daging ni lembut? Yang paling penting, daging tu kalau nak lembut, kita pastikan bahagian-bahagian kita pilih itu daging yang sempurna lah. Setengah orang dia kata dia suka daging yang disimpan lama. Tidak, kita kalau nak buat daging salai ni, kita boleh pakai daging yang agak fresh. Kita boleh pakai batang pinang contoh. Batang pinang. Ya, saya. Dan macam saya, ya betul. Saya suka beli daging salai yang pure dekat Kuala Pilah. Jadi Kuala Pilah dia punya daging tu, memang kalau dia siapkan, macam zaman dulu-dulu, itu yang kita nak cari. Batang pinang tu Ya saya, daging salai yang dihasilkan daripada Kuala Pilah. Batang pinang macam pepatah ya, batang pinang dibelah dua. Ya, tu bagai. Bagai. Okey, lauk apa kita nak tanya Datuk Fazli, mungkin semua orang nak tahulah lauk apa yang wajib dihidang bersama dengan daging goreng salai ni. Daging goreng masak cili api ni. Lauk yang sudah tentu adalah bukan lauk lah, kita makan nasi putih. Nasi putih. Lepas tu kita boleh makan dengan roti canai, kita boleh makan dengan lempeng, kita boleh makan dengan apa dia panggil wrap pun boleh. Ya ke? Roti bakar pun boleh. Sebab daging salai lemak cili api, resepi yang saya rasa sangat sinonim dengan kita orang Melayu yang makan dengan pelbagai benda kita cicah. Faham? Jadi macam kita saya dah terbiasa makan dengan nasi je. Saya tak tahu pula boleh makan dengan roti canai dan sebagainya. Boleh, kena cuba. Nanti saya akan cubalah Datuk. Jadi daging ni dah ada kat tangan saya sekarang. Kalau boleh tengok daging ni, kita tengok pun warna dia cantik. Betul. Tekstur pun kita tahu lembut. Saya sengaja bagi Jigi pegang supaya tangan tu ada benda nak buat. Dan saya pun nampak macam ada job kat sini. Bergerak dengan daging. Inilah daging. Tak, dia kena pusing sikit. Dia kena, inilah daging. Dan saya nampak jinak kan. Datuk minta saya buat. Okey, Jigi, tengok apa yang saya buat sekarang. Saya nak Jigi nyatakan apakah bahan-bahan yang telah saya masuk ke dalam ni. Okey, saya akan cuba. Daging tu bagi sini balik. Daging bagi balik. Bagi balik. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba ceritakan apakah bahan-bahan dalam ni. Bayangkan anda seorang chef, Jigi. Jadi, anda seorang chef yang menjadi host untuk program masakan. Okey, silakan. Sekarang ni apa yang dah digaulkan di dalam mangkuk ni, kita ada kunyit hidup. Lagi? Kita ada bawang putih, kita ada cili padi, serai, bawang Jangan tengok merah. saya, dia kena ada mood ceria sikit. Hai kawan-kawan. Ini bukan rojak, kita gabung barang-barang ni. Cuma satu barang ni apa ya? Lengkuas kan Datuk kan? Bukan? Ibu tengok Bu. Inilah anak-anak tua sekarang, bukan anak muda. Anak tua. Saya kecewa dengan hidup saya. Sebab Pak Haji lebih muda Bu daripada dia sebenarnya ya. Tapi ada yang barang saya mungkin tak kenal lah Datuk kan. Saya banyak lagi nak kena belajar mengenai barang-barang. Tak, sebab bakal jodoh Jigi sedang memandang sekarang. Dia sedang menilai. Sebab perempuan sekarang mereka sentiasa mencari bakal-bakal suami yang hebat, yang manis, yang kacak, yang tinggi dah ada dah. Sorry, kamera mana Kamera mana pandang saya? Okey, sekarang ni kita dah dalam proses untuk mengisar pula Datuk Ni saya tanya ibu saya balik. Ibu. Saya pula jawab. Ibu, sorry. Saya pula ibu, tadi daging Pak Haji dah goreng. So sekarang nak buat dia punya rempah ratus, dia punya paste Bu. Jadi dah masuk semua untuk kita blend dulu. Betul tak Bu? Betul. Tapi tadi macam ibu mungkin line tak apa clear ke? Ibu dengar macam dia cakap lengkuas. Mana ada lengkuas? Mana Bu, betul Bu. Ibu ambil rotan Bu, pergi sebat budaknya. Aduh, kau kata lengkuas. Ibu, tadi ada voice pula note. belajar. Aiden tengah bercakap. Kau bercakap. Mak makan Dan. Cik makan Dan. Cik nak cuba je kat tu. Bukan Ibu, tadi ada voice note masuk. Dia cakap lengkuas. Jadi sekarang kita... Ya Ibu? Halia. Kena kena marah. Okey, so sekarang ni kita dah kisah, takut nampak kena marah, terus tukar topik ke sini. Kita nak bagi dia betul-betul hancur dan halus Datuk Betul. Kita boleh buat dia punya kuah tu Dia punya paste. Dia punya paste, yes. Paste untuk kita jadikan kuah. Paste untuk jadi kuah, yes. Okey, saya nak tanya Jigi, biasa pegang pisau ke? Saya jarang pegang pisau. Kalau saya bagi pegang pisau agak-agak berani tak? Berani. Jangan tanpa memotong jari sendiri. Tidak, insya-Allah tidak. Okey, sebab biasanya daging ni bila kita dah goreng, kita nak hiris halus. Hiris cantik supaya kita nak masukkan ke dalam kuah lemak cili api kejap lagi. Okey, so contohnya saya buat cara begini, ambil garpu dulu. Ya, lepas tu potong je. Kan cantik daging itu. Alright. Dia bukan terlalu halus, dia bukan terlalu nipis, just nice just nice. Jadi kita nampak dia ada jus daging tu nanti. Ini yang akan dimasukkan ke dalam
kita punya kuah lemak. Medium rare, Datuk. Okey, cuba boleh? InsyaAllah Sebab saya nak buat kerja sebelah sana. Boleh, Datuk. Ya. Okey. Ya, sekarang ni saya akan cuba memotong. Datuk, sana. Saya kat sini. Okey, sila saya nak tengok. Ibu tengokkan kalau dia salah potong, kita piat dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jigi okey ke? Okey. Saya okey, Datuk. Kenapa pegang pisau tu macam tak pernah pegang? Apa tu? Kenapa pegang pisau macam tak pernah pegang? Sebenarnya nak pegang pisau macam mana? Jangan gigil. Potong tu kena ikhlas dan kena macu sikit. Saya bukan gigil sebab apa, Datuk? Sebab bila Datuk kata ada orang mematikan saya. Memang ramai mematikan sebab sekarang ni mencari jodoh online. Betul, Datuk. Dia tengok program, tengok orang masak. Ada jodoh adalah, Datuk. Tak ada, saya tolonglah Datuk dekat kedai ke kan. Boleh, kita punya tukang cuci pinggan masih perlu. Kita masih banyak kekosongan. Sekarang ni tengah sementara tunggu Datuk nak kisar kita punya paste. Saya pun tengah cuba untuk memotong daging ni. Betul, Datuk? Okey, boleh. Cantik tu, potong lagi. Halus lagi. Cantik Okey. Bergerak daging dia. Daging ni pun tak nak jinak. Janganlah bergerak, pukul juga daging ni, Kang. Kita cuba pelan-pelan. Ini salah satu training untuk menjadi seorang suami ambil tali. Jadi bila isteri masak, suami bukan hanya makan tapi dia tolong potong. Macam ibu saya, ibu ingat tu dulu, masa ibu masak, Paji kat sebelah kan tolong? Betul. Selalu tolong. Tengok Bu, dia potong sebesar-besarnya daging, Bu. Macam mana nak makan ni? Lihat, Kang. Halus sikit. Tengok saya potong. Dia punya beza ni macam langit dengan bumi, nampak? Okey, satu lagi. Ada lagi. Jadi saya boleh Okey, Jigi. Okey, good job, Jigi. Saya banggakan Jigi, saya bangga. Terima kasih, Datuk. Saya cuba, Datuk. Saya bangga. Cuma saya rasa macam ada suara-suara halus yang menggerakkan telinga saya ni bercakap. Okey tak, Jigi? Okey, Datuk. Okey. Alright. Jadi apa yang saya masukkan tadi, Jigi, sambil-sambil jangan tengok nanti tangan terpotong. Saya cerita je bahan-bahan yang saya blend tadi, saya pun dah blend lebih awal. Jadi saya dah blend sebelum kita start kita punya live tadi. So benda-benda yang saya blend tadi, rupa dia seperti ini. Ini. Jadi bila kita dah blend halus, lepas saya tak nak Jigi tunggu lama. So semua paste dah siap dan kita akan buatkan air rebusan. Jadi kita akan panaskan minyak tadi kita dah pakai. Sekarang kita panaskan air saja. Wow. Saya rasa teruja lah potong daging dia tu. Walaupun potong daging je, tapi ya Allah. Tak apa, ini pengalaman. Orang kata kalau kita masuk dekat dapur, kita tolong, masakan tu menjadi berkat. Faham betul, Datuk. Saya akan cuba. Dan kadang-kadang saya suka menguji saya punya pembantu-pembantu dapur. Sambil dia potong, sambil dia menyanyi. Apakah lagu kegemaran? Saya Datuk. Saya bagi sikit je. Asmara ini yang hanyutkan kita. Saya tahu lagu tu. Okey, sambung. Asmara ini yang hanyutkan aku. Betul? Okey. Ya. Biar 1000 kali ku ucapkan. Takkan goyah. Okey, duet. Oh, kebenaran. Oh, kebenaran. Percayalah. Saya nyanyi itu tak ada masalah rasanya. Nervous dia lebih pada daging ni. Nampak bakat menyanyi itu lebih bagus daripada bakat mengacara lah. Datuk jujur sangat. Okey, Datuk, saya dah cuba sampai baik. Okey, so daging tu cantik? Daging cantik, Alhamdulillah. Pandai anda potong. Kepada yang memati, yang macam Datuk Fadli cakap tadi, lulus tak? Tu Datuk je lah kena tentukan. Jadi kalau ibu saya tengok, Bu, dia potong daging okey tak, Bu? Mungkin kamera boleh tengok sikit daging tu. Jadi ibu saya boleh bagi. Cantik pun. Cantik. Betul, Bu. First time buat okey. Nampak tu, ibu saya susah puji orang. Oh ya ke? Terima kasihlah ibu. Saya jarang potong daging sebab saya biasa ikan, sayur je. Tahu daging ni kalau salah potong, urat dia nanti kan jadi keras. Betul, Datuk? Tengok, Bu, dia potong cantik kan, Bu? Cantik. Sebab ibu saya dulu, dia ada sekolah masak. Jadi dia seorang guru masak yang tak garang. Dia seorang guru yang penyayang. Jadi mungkin saya akan cubalah nanti kalau dia cari masa untuk pergi belajar masak dengan Ibu Datuk Fazli. Ya, silakan. Boleh. So apa lagi kerja saya, Datuk? Okey, lepas ni kerjanya tolong saya mana-mana yang tak pakai tu letak tepi, kita cantikkan sikit meja. Datuk, Alala nak tanyalah, mungkin boleh tak orang kata kita nak tukar, kalau contohlah macam saya kata saya kurang makan daging, saya suka pakai ikan, boleh tak kita gunakan ikan instead of daging? Boleh je. Ayam. Cuma kalau pakai ikan, kita masukkan ikan tu dekat hujung. Kita boleh juga goreng ikan tu dulu, salai ke ikan dulu macam kita masak lemak cili api, ada juga pakai ikan keli salai.
Jadi boleh dipakai untuk masak lemak celapi, kita gantikan dengan daging. Jadi bila bercakap pasal makanan nogori ni dia banyak menyalai, banyak salai. Betul. Kenapa? Tahu tak kenapa orang dulu dia salai daging? Rasa kenapa? Teka je. Adakah untuk rasa, adakah untuk suka-suka, nak beli hati mak mertua, atau apa agaknya? Teka je. Kenapa Kalau betul saya belanja makan. Kalau betul belanja makan, kenapa orang dulu banyak salai daging, salai makanan? Kenapa? Saya rasa sebab Kalau saya bagi jawapan nanti kan Jigi cakap lah tak terfikir pula. Ya ke? Kenapa agaknya? Kenapa? Sebab time tu saya rasa macam semua orang lagi senang kot pakai arang tadi atau dekat bara. Hampir. Sebab zaman dulu tak ada peti ais. Jadi cara untuk preserve, untuk menjaga daging-daging dia punya protein-protein supaya tidak rosak cepat, dia salai. Jadi boleh simpan lagi. Simpan tanpa masuk peti ais. Jadi daging salai ni tahan lama. Okey Bu. Kalau Ibu tengah menonton sekarang ni, Pak Haji masukkan minta izin daripada Ibu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji belimbing buluh yang Pak Haji petik daripada pokok tadi. Okey Bu? Okey, bagi izin ke? Boleh, bagi izin. Bismillah, ya, kena minta izin. Masak sedap-sedap. So kita masukkan belimbing dalam tu. Okey, lepas tu kita nak ketuk sikit. Ya, kita nak dia panggil titik serai. Tahu titik serai. Okey, macam mana nak titik serai? Mungkin ambil satu senduk kat belakang tu. Senduk kat belakang ni. Okey. Kam Jigi tolong saya titik sikit. Titik sikit. Sebab cara kita titik ni menunjukkan sama ada kita ni orang yang pemarah, penyayang ataupun suka merajuk. Okey, cuba titik sikit tengok. Saya titik ujung ni Okey, lagi teruskan. Okey, lagi. Okey, kalau mengikut bacaan saya lah, ya. Cara Jigi menitik serai ni membuktikan bahawa kalau mencari jodoh, Jigi perlukan seorang yang sentiasa membelai manja Jigi. Sebab Jigi ni nampak orang yang macam macu, macam hebat, tapi sebenarnya jiwa dia seperti seorang wanita. Di mana perlu belayan, perlu kasih sayang, dan kalau merajuk susah nak pujuk. Jadi kepada bakal isteri Jigi, anda perlu faham bahawa Jigi ni orang yang sangat sensitif. Ya ke Datuk? Sebab biasanya kalau kita dekat dapur, kita nak titik serai, macam ni je. Itu jantan sikit lah. Yelah. Saya sebab saya risau. Saya tak. Dia tak boleh ulang tayang. Boleh lagi sekali. First impression last. Yang ada yang saya dengar macam orang gelak tadi. Mungkin perasaan saya je. Biadab betul dia orang ni. Tapi saya pandang nampak macam kerisik pun ada, Datuk. Yang dia punya face ni nampak sekali pandang lah. Saya rasa lebih baik jangan continue bercakap. Kerisik tu lain langsung. Kan? Tapi sebab saya tak biasa masak, so tengok lebih kurang sama lah. Tak apa. Kita ikut skrip. Sebab lain sangat bunyi dia. Mungkin kita boleh tanya juga sambil kita tunggu masakan kita siap. Apa perasaan Datuk terhadap makan dan keluarga? Adakah ini penting untuk buat keluarga bahagia? Sudah tentu. Pada saya suka sebab Jigi jaga badan. Sebab saya agak sensitif kalau orang tu dia makan gula banyak, dia makan tak jaga badan. Macam ibu saya cukup jaga badan, dia jaga garam, jaga gula. Sebab saya kalau boleh, keluarga tu biar kekal sihat. Betul. Makan makanan yang sihat, jangan lebih garam, kurangkan gula. Betul. Dan kalau kita makan bersama keluarga, pastikan bila kita makan tu handphone letak tepi. Betul. Sebab sekarang macam jadi trend Datuk, belum makan semua menghadap telefon, tapi tangan kanan ni masuk suap nasi. Betul. Saya tak kisah handphone tu, tapi tengah makan jangan tengok handphone. Itu yang paling dekat meja kan. Sebab kasih sayang itu datang daripada meja dan juga makanan yang kita berkongsi. Betul. Happy tummy makes happy family. Cuba cakap tu dalam bahasa Perancis. Parlez français apa tiba? Parlez français. Lepas tu Datuk? Français je saya tahu. Jadi lepas tu kita masukkan daging. Sekarang kita masukkan daging. Ibu, daging yang kita goreng tadi Bu, tapi cantik juga Bu. Bila kita goreng minta maaf Ibu sebab tak pakai. Sebab Pak Haji ubah sikit resipi Ibu, harap Ibu tak marah. Okey. So kita masukkan daging salai ni dekat dalam kita punya kuah tadi tu. Okey. Ya Allah, bau dia sedapnya Datuk. Rajin tolong Bawa busy. Okey Jigi, sekarang saya akan perlukan santan. Tapi saya perlu santan cair. Santan cair. Maknanya kita campur air ke? Datuk macam uji saya je. Saya perlu santan cair. Santan cair. Ni santan cair lah. Kan? Confirm. Pasal dah tulis santan pekat kat situ. Tak aci lah tengok dia punya tu.
Okey, ambil santan cair tu. Santan cair. Masukkan kat sini, Meh. Bau banyak tu. Masuk santan sikit. Sikit je dulu. Sikit dulu, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Separuh pada mangkuk tu okey. Alright, okey. So Jigi dah masukkan santan cair. Okey, Bu dah masuk santan cair ni. Lepas ni masuk santan pekat pula. Santan pekat pula. Kejap lagi Kejap lagi. Apa Bu? Masukkan santan cair dulu, bagi daging tumpuk dulu. Bagi daging tumpuk dulu. dulu. Baru masukkan pekat. Dengar tu Jigi. Faham, itu antara benda-benda penting. Maksudnya kita memang kena ikut cara dia lah. Kalau terlanggar cara dia, adakah dia takkan jadi sedap Ibu ataupun boleh makan juga? Bu, dia tanya Bu, kalau kita tak ikut dia punya protokol masak tu, adakah resipi tu akan berubah? Rasa dia kurang, tak sedap. Betul lah, air tangan orang tu berbeza. Betul. Itu yang paling penting, air tangan. Yelah, jangan cakap air tangan Bu. Cara saya titik serai pun Datuk Fazli tahu tadi. Jadi macam air tangan dia tu. Menitik-nitik perlu saya kalau dengar tadi. Tadi tengok dia potong daging menggigil. Yang nampak di sini, buku lali saya bergoyang, Datuk tak tahu. Begini kat bawah. Tapi Jigi ada bakat dalam memasak lah. Oh ya, tak ada sangat lah Datuk. Nampak ada bakat. Saya kagum. Datuk, Tadi cara Jigi tuang minyak tu, dah nampak bakat. Cara saya tuang ke cara saya kira tadi? Cara tuang tu. Cara kira tu nampak belum ada pengalaman lah. Tapi cara tuang tu ada style. Datuk ni suka lah buat saya blushing petang-petang ni. Jadi kalau macam ni Datuk, kita tunggu berapa lama untuk kalau nak daging tu dia lebih lembut, kita boleh tunggu sampai 40 minit lah. Tapi kita bersama nak berkongsi resipi, jadi kita shortcutkan sikit. Ya. Bila tengok dia dah mula nak melegak tu, kita boleh perlahankan api. Kemudian masukkan santan pekat. Santan pekat. Nak habiskan ke Datuk? Boleh habiskan. Habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So dah cantik tu color dia, tengok Jigi. Tengok color dia, mana color dia? Mungkin boleh minta ibu saya confirmkan Bu, tengok color dia okey tak Bu? Nak tambah kunyit lagi tak Bu? Ini colornya. Tadi Bu saya nampak ke tidak? Okey, kamera boleh fokus kejap kamera? Nampak. Saya pula direct. Nanti orang pengarah tu marah saya pula. Okey Jigi, tengok colornya. So nampak color cantik. Color lemak cili api tu dah ada. Okey Bu, colornya. Ya, ibu tak nampak. Okey, tak apa Bu, tengok dah. Kita tambah sebut kunyit sikit ya. Okey, tambah sebut kunyit sikit kata ibu saya. Berapa sudu Ibu? Tambah sebut kunyit sikit. Okey, setengah sudu kecil. Setengah sudu kecil Datuk ni. Okey, boleh. Alright. Okey. Baru nampak dia punya kuning, rasa kunyit tu tambah sikit. Okey, baru nampak dah. Alright Bu. Cantik dah kan? Okey dah. Cantik dah. Okey, so resipi ni kira dah siap dah. Sekarang ni tinggal letak garam ke gula? Tadi kita dah masukkan garam. So kita kena masukkan gula. Tidak. Tidak kan? Saya saja tak try Datuk. Sebab tahu tak kenapa kita tak masukkan gula? Kenapa Datuk? Sebab bawang yang kita pakai tadi dah manis. Dah manis, Jadi kemanisan tu datang daripada bawang dan juga daging tadi ada sedikit kemanisan juga. Dan saya manis. Yes. Betul. Okey Datuk. Okey, show saya dah habis. Datuk pula ambil lagi Datuk. So kita masukkan garam Masuk garam sikit. Saya tolong Datuk lah. Datuk tak pakai ni, saya asingkan ke tepi lah. Boleh. Senang Datuk buat kerja kejap. Saya angkat pakai ni. Walaupun dia tak berapa panas, tapi menguji jugalah bahang dia. Okey. Sekejap ya. Sambil-sambil tu saya tolong Datuk angkat ni. Sila. Tak terbalik ke benda tu? Rasa macam tak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sambil-sambil dia keluarkan tu saya tambah juga daging. Saya dah standby juga daging tadi. Datuk dah standby daging. Saya tambah sikit supaya daging tu banyak sikit. Jadi boleh berkongsi ramai-ramai. Faham. Okey, Jigi okey ke Jigi? Saya okey Datuk, Bu tengok Bu, ciri-ciri anak-anak muda sekarang dia ambil minyak tu, dia kemas pun ambil masa yang agak singkat. Bagus tu, orang yang prihatin. Oh ya Datuk Datuk. Okey, ramai bertanya, Jigi umur berapa? Saya sebenarnya Datuk, kalau orang tanya saya akan jawab umur saya 16 lah. Tapi tak nampak 16, bohong sangat. Tapi yang bohong sikit lah, Dah bohong sikit lah, antara 28 ke 32 lah, macam tu lah. Confirm lah saya lagi muda. Ya ke Datuk? Mana mungkin Datuk. Saya kira masih adik Datuk lah. Adik, abang. Saya abang. Okeylah, abang pun abang lah. Jadi saya makan masak lemak lagi sekejap lagi. Jadi kalau lepas kita masukkan semua bahan ni, berapa lama masa pula kita nak tunggu untuk dia siap? Kita boleh tutup, nak pakai pressure cooker boleh, nak pergi atas stove pun boleh. Biasanya kalau saya akan tunggu nak bagi dia lembut lagi, dalam 15 minit pun okey. 15 minit. Tapi kadang-kadang kita nak cepat, kita boleh rebus daging lebih awal, baru masukkan ke dalam kuah yang telah kita hasilkan. Maksudnya dah siap awal, daging dah masuk kemudian. Ya, jadi daging tu lebih lembut. Tapi sekarang pun dah boleh makan dah. Dah boleh makan dah. So sekarang, saya nak bagi Chef Jigi rasa, bagi tahu saya, kurang garam ke tak kurang garam? Okey?
Saya nak bagi chef Jiggy rasa ni. Saya tiup sikit. Tiup tak boleh, takut kita ada SOP kena jaga. Okey. Tiup sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu, saya suruh dia suap, nak suruh saya suapkan. Itu panggil gedik. Bukan gedik Datuk, tu manja. Kau dah cakap dah. Okey Datuk, saya jenis Kurang garam tak? Sebab tahu tak? Sebab saya puasa. Jadi sengaja saya puasa. Dia kurang garam sikit je Datuk. Okey, sila tambahkan garam. Dia kurang garam sikit je. Mana sudu tadi? Okey, tambah garam. Saya tambah garam sikit Datuk. Separuh saya tambah. Cukup Datuk? Tambah satu lagi sudu pun tak apa. Satu lagi sudu, bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi. Alright. Sugar, spice and everything nice. Yes. Jadi dia akan sedap sekejap lagi. Yes. Okey, ada soalan nak tanya kau tak? Saya tanya Jiggy pula. Janganlah Datuk. Saya kata cara tu saya buat hari ni. Saya sebenarnya teruja bila Datuk ada kat sini. Bila tahu Datuk akan masak masakan ni. Pasal benda ni sebenarnya kalau kau cakap dekat KL memang rare lah, susah nak cari. Yang betul-betul boleh kena dengan tekak kita. Sebab ada setengah orang dia masak gitu je. Macam Datuk kita dah kenal satu Malaysia, dah tahu Datuk akan masak dengan penuh kasih sayang, ikhlas hati. Tapi yang penting ni resipi ibu saya. Betul. Jadi datang berkat tu daripada ibu saya yang berkongsi resipi sejak saya kecil lagi. Betul. Okay. Tapi Ji, nampak mendidih tu macam kurang garam tu. Kurang garam. Okay, ibu nampak mendidih tu macam kurang garam. Okey, kita tambah garam sikit lagi. Saya pun dari tadi nampak, tapi macam sebab saya bercakap. So saya silakan. Berapa sudu Datuk? Setengah sudu cukup. Setengah sudu cukup Jadi kalau terlebih garam bukan Pak Ji Live Jiggy Ibu apa kata ibu? Ibu tanya soalan kepada Jiggy pula. Tanya satu soalan. Mungkin ibu tanya soalan dia mungkin apakah ciri-ciri gadis pilihan? Ibu tanya Bu, silakan. Boleh ke? Okey, silakan Bu tanya dia. Boleh lah Bu. Lain-lain tutup telinga tutup telinga tolong yang lain. Okey, kalau saya tanya apakah ciri-ciri gadis pilihan? Saya macam mana dulu yang kenal di hati? Saya jenis tak kisah pun sebenarnya. Maju sikit. Saya pun sebenarnya jenis tak kisah pun. Janji yalah. Yang kira macam tak bagi saya 5 ciri. 5 ciri yang memahami saya. Okey lagi. Dia manja. Gedik pun ada, okey lagi. Yang pandai masak. Okey. Yang suka membantu. Okey. Sebab saya ini sebenarnya suka kemas rumah. Baguslah. Untung isteri. Okey lagi. Jadi itulah, lagi 2 ni sebenarnya saya tak pernah fikir pun ciri ni Datuk. Saya suka, kalau orang tu suka saya terima saya seadanya, alhamdulillah. Okey, suka rambut panjang, rambut pendek, kulit yang rambut tak kisah Datuk. Botak pun okeylah. Okeylah, nak tepi ke kanan kiri ke, tapi sampai time saya cakap jangan banyak-banyak sangat botak. Okey, saya yang botak. Tinggi, rendah, kulit cerah. Saya suka yang kecil-kecil Datuk. Yang kecil-kecil. Yang renek? Yang renek okeylah. Okey, alright. Yang kecil-kecil lebih kurang macam ni, sedap-sedap untuk nanti nak naik pelamin cantik kan. Alah, ibu jangan tanya lagi lah, malulah saya. Aduh. Okey, Datuk dah ready ke tu? Dah siap dah. So kita ke hidang, boleh? Baiklah, lauk daging salai cili api. Daging goreng, minta maaf daging goreng cili api. Kita goreng. Datuk Fazli pun dah masak, bau dia pun dah naik. Soalan-soalan pedas pun saya dah kena. Bukan lauk je pedas, saya pun kena juga soalan pedas. Okey, jadi jom kita hidangkan Datuk. Jom kita tengok lepas tu. Tengok cantik. Kita hidangkan sikit. Sebab dia satu periuk ni banyak. So kita boleh makan dengan siapa-siapa yang nak ajak berkenduri kat rumah. Paling ramai 10 orang cukup lah. Okey Datuk, macam tadi kita pakai 2 ketul daging kan? 2 keping daging tu. Selalunya untuk 2 keping daging yang saya potong untuk saiz macam tu, untuk berapa orang makan? Kalau saya makan seorang. Oh ya Datuk Yalah, lauk favourite kot. Saya memang favourite benda ni. Tapi kalau untuk hidangan biasa, 2 ketul daging tadi tu lebih kurang 250 gram. 250 gram. Cukup untuk makan 4 orang. Jiggy tolong Jiggy. Terima kasih Jiggy. Saya lap sikit. Tak apa Datuk, biar saya buat juga. Yang paling penting untuk anda yang mencuba resepi ni untuk menggoreng ataupun apa saja masakan, pastikan korang gunakan minyak masak Alif. Sebab apa, macam Jiggy cakap tadi, dia punya nutrien, vitamin E dia banyak. Dan kita dah tengok hari tu L macam mana dia goreng ikan, cantik ikan dia. Ni pula daging salai, tengok betul-betul cantik. Jadi orang kata kalau ada tak boleh nak salai, boleh juga goreng menggunakan minyak masak Alif. Okey? Mari Datuk, saya tolong. Okey, tak apa, saya tolong dah. Okey dah. Dah siap dah pun. Dah siap dah pun. Nampak macam saya tak ada kerja dah ni. Saya pun buat busy nampak. Mana nak pergi? Buat busy. Sorry Datuk. Okay. Saya rasa sesuai sangatlah. Saya akan hantar offer untuk interview sebagai saya punya tukang cuci pinggan. Okey, apa-apa pun guys, korang kena cuba resepi ini. Okey, dan kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Fazli kerana meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Perut saya pun dah bunyi dah ni. Okey, jadi yalah, kita nak tutup kita punya masak macam mak hari ni
Okey, Datuk, mungkin Datuk nak bagi saya rasa ke? Oh, nak rasa juga? Oh, Okey saya nak lah, rasa okey lah ni sebenarnya. Jadi Ibu, Pak Haji bagi Jigi rasa sikit Ibu Okey. Cuma dia ni manja lah, dia tak nak suap sendiri. Dia nak juga orang lain suap. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa tidur. Doa makan, Datuk. Okey. Alright. Ya Allah. Apa rasa? Sedap. Dan sedap sebab Jigi yang masak. Sebab kita masak, Datuk. Dia jauh. Dia jauh. Dan dengan itu, Datuk Fazli dan Datin Umi, saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi teman dan bagi panduan kita memasak di dapur hari ini memang sah. Datuk Fazli masak sebiji macam mak dia. Okay. Terima kasih kepada para penonton kerana bersama kami. Jangan lupa untuk cuba resepi ini dan semua resepi yang lain dalam rancangan Masak Macam Mak. Anda boleh putar balik dan tengok pada bila-bila masa. Okey, lepas tu jangan lupa panggil mak, cakap dengan dia. Habis PKPB ni, Mama, Mami, Umi, adik nak masak untuk sekeluarga. Mesti mak menangis kegembiraan. Okey. Terima kasih juga kepada Saim Dabi Plantation. Dia ni Fazli lah masak, saya tak masak lah. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Saim Dabi Plantation dan juga Minyak Masak Alif, rakan penaja rancangan Masak Macam Mak hari ini. Teruskan bersama saya di Minggu Saham Digital dan jangan ke mana-mana. Bye guys. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Bye Bu.